Maka 4 zikir tadi, la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar, perbanyakkan bulan Ramadan. Boleh juga kita baca yang biasa lepas tarawih tu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sebab dalam tu pun ada minta syurga dengan minta lindung neraka. Boleh juga, tak ada masalah. Cuma saya nak beritahu, perintah Nabi suruh banyak 4 perkara ni. Siapa banyakkan 4 perkara ni, automatik lidah dia tak akan bohong. Automatik lidah dia tak akan mengumpat. Automatik lidah dia tak akan baki menorah, mencarut dan sebagainya bulan Ramadan. Sebab dia dah sibuk 4 zikir tadi. Zikir ni akan melatih kita jadi baik. Maka banyakkan. Sekarang pun dah boleh mula dah, sebab kita hari-hari ada tahlil. Kadang-kadang ada je orang meninggal. Kerap betul karya kita orang meninggal. Ambillah peluang tahlil tersebut. La ilaha illallah tu. Jangan pula marah, alah tahlil lagi. Untung ada zikir la ilaha illallah sebenarnya. Kita ada peluang untuk jadikan la ilaha illallah tu basah di lidah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah yang saya hormati para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Moga-moga para jemaah semua dalam keadaan sihat wal afiat. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik hidayah daripada Allah, malam ini dapat lagi kita bersama mengimarahkan rumah Allah. Sama-sama kita mengerjakan solat berjemaah dan selepas itu kita duduk dalam majlis ilmu. Moga-moga apa yang dikerjakan oleh kita semua ini diterima oleh Allah. Dan moga-moga ianya menjadi saham pahala buat kita semua untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bilakah kita akan kembali kepada Allah, tetapi kita boleh berusaha untuk kembali kepada Allah dengan sebaik-baik keadaan. Sebaik-baik kembali kepada Allah dengan cara kita perbanyakkan amal, banyakkan masa beribadat, banyakkan dengar perkara-perkara yang baik. Moga-moga apa sahaja yang kita buat itu, ia menjadi penyebab kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya hormati, bulan Ramadan semakin dekat. Tinggal hanya beberapa hari sahaja. Tetapi sebelum masuk Ramadan, kita ada satu perkara yang kena usaha supaya dia tu menjadi, moga-mogalah puasa kita diterima oleh Allah. Apakah perkara tersebut? Lidah. Lidah ni satu perkara yang kritikal lah.
Walaupun mulut kita puasa daripada makan dan minum, memang kita tak makan, kita tak minum dalam puasa siang hari. Tapi mulut ni dia tak puasa bercakap. Dia bulan puasa pun dia bercakap. Tak tahulah kalau pada jemaah depan saya ni puasa pun dia sama tak bercakap. Alhamdulillah lah kalau begitu. Biasanya orang akan bercakap. Jadi bila bercakap, lidah ni susah nak kawal. Kalau tangan boleh kawal lagi, kaki boleh kawal lagi, tapi lidah nak kawal bukan senang. Maka sebab itulah perintah Allah dalam Quran, surah Al-Ahzab ayat 70, Allah beritahu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucaplah perkataan yang betul. Cakaplah benda yang benar. Maknanya perintah cakap ada dalam Quran, tapi suruh cakap benda baik je. Benda yang tak baik tak boleh cakap. Dan kesan daripada kita cakap benda yang betul, benda yang benar, maka akan menjadikan kita apa dia? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Allah akan perbaiki amal kita. Perbuatan yang lahir daripada tubuh badan kita semua benda baik-baik je. Sebab mulut dah jadi baik. Tapi kalau mulut tak jadi baik, maka tangan, kaki semua jadi jahat. Sebab tu tak betul lah satu orang kata mulut dia jahat tapi dia hati baik. Mana ada? Kan bisa dengar kan? Dia mulut je macam tu. Tak ada ni kaedah Al-Quran Allah kata ni. Ayat Al-Ahzab 70 sambung 71. Ini kaedah Allah buat bukan manusia buat. Maka tak betul lah satu orang tu kata lidah je jahat tapi hati dia baik. Siapa cakap? Lidah kena baik. Maka Allah kata apa? Yuslih lakum amalakum. Allah akan perbaiki amal kamu, bermakna perbuatan yang keluar daripada tubuh badan kita semua baik-baik belaka. Dan yang kedua Allah akan buat apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan dosa. Maknanya keampunan dosa tu datang selepas perbuatan kita baik. Macam mana perbuatan nak baik? Lidah kena baik. Jadi susunannya lidah baik, perbuatan baik. Perbuatan baik, Allah ampun dosa. Para jemaah yang saya hormati, Ramadan semakin dekat, maka kita usailah lidah kita ni cakap benda baik-baik. Tak mau lagi lah mengumpat ke, mengutuk orang ke, mencela ke, mencarut ke, semua kena buang, kena berhenti. Kena stop, bahkan berterusan sampai bila-bila jangan buat lagi. Lidah ni dia boleh menyebab penghalang daripada puasa kita diterima oleh Allah. Antara lidah punya dosa ialah bercakap bohong. Tu lidah juga tu. Cakap mengelentong je kerja dia kan. Dia bukan scammer. Scammer tu memang kelentong kerja dia. Ni ada satu manusia ni walaupun kopiah atas kepala, tapi kelentong tak boleh berhenti. Dia tak boleh stop. Nak menipu orang je kerja je. Jadi tak boleh lah kalau orang tu kata dia tu ahli masjid tapi putar belit, kaki penipu. Jangan pelik. Orang semayang macam tu. Ya, orang semayang pun begitu. Cuma saya nak beritahu pada dia, satu orang yang tidak tinggalkan berbohong akan memberi kesan kepada puasa dia. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi kata barang siapa yang tidak meninggalkan berkata bohong dan masih melakukannya, maka tiadalah bagi Allah memerlukan dia meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya satu orang tu berpuasa tak makan tak minum, tapi sebabkan dia masih cakap bohong, Allah tak peduli sikit pun dengan puasa dia. Na'udzubillah min zalik. Dia puasa tapi Allah tak ingat, lantak kau lah kau puasa. Sebab berbohong lagi. Bohong tu kat mana? Bukan tangan yang berbohong, lidah yang berbohong. Tangan berbohong juga, tapi sama sekarang ni dia menaik. Menaik kat handphone, menaik kat mana-mana lah, media sosial. Kira tangan tu ganti mulut dah. Tapi asalnya mulut juga. Maka moga-moga mukadimah saya ni mengajak kita semua, latihlah lidah kita cakap benda yang baik. Kalau orang kata macam mana saya nak cakap baik, asal cakap je mesti telajak punya. Maka bulan Ramadan nanti ada 4 perkara zikir yang kita kena berbanyak. 4 perkara ni memang saya rasa ramai dah tahu. Tapi saya ulang balik awal-awal, takut nanti bulan Ramadan tak ada peluang saya nak cakap. Jadi saya cakap perkara. Dalam satu hadis riwayat dari Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, hadis yang begitu panjang, Nabi berkhutbah pada besok nak puasa, malam tu Nabi berkhutbah panjang. Maka dalam khutbah panjang Nabi tu, banyaklah Nabi sentuh. Salah satunya Nabi beritahu,
wastakthiru fihi min arba'i khisalin. Banyakkan 4 perkara di bulan Ramadan. 2 perkara menyebabkan Allah redha. 2 perkara lagi tidak kena buat. Ada 4 perkara. 2. Apakah 2 yang menyebabkan Allah redha? Yang pertama ialah fasyahadatu an la ilaha illallahu wa tastaghfirunahu. Mengucap kalimah syahadat la ilaha illallah dan memohon istighfar, astaghfirullah. Maknanya bukan syahadah la ilaha illallah tu, kita sebut la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Untung kita Ramadan ada tahlil. Kita Ramadan macam biasalah, tahun lepas pun kita buat sebelum maghrib, tahun ni pun akan buat sebelum maghrib. Jadi sebelum maghrib tu tahlil tu la ilaha illallah. La ilaha illallah tu dituntut perbanyakkan bulan Ramadan. Maka kita ambil lah peluang tahlil tersebut. Zikir la ilaha illallah. Dalam hadis Nabi tak beritahu berapa jumlah, 70, 100, 1000, tak ada. Nabi kata perbanyakkan. Bila sebut banyak berapa? Banyaklah. Lagi kita rasa sikit, banyakkan lagi. Dah 3000 dah, sikit lagi tu, tambah lagi. Contoh. Maka yang pertama la ilaha illallah. Yang kedua istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. 2 perkara ni Allah akan redha kepada kita. 2 lagi apa dia? Wa tas'alunallahal jannata. Minta Allah syurga. Doa minta syurga. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepada engkau syurga. Yang ketiga, yang keempat, wa ta'awwazuna bihi minan nar. Minta lindung dengan Allah daripada api neraka. Biasa kita baca wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini yang paling ringkas, paling pendek. Maka 4 zikir tadi, la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, perbanyakkan bulan Ramadan. Boleh juga kita baca yang biasa lepas tarawih tu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sebab dalam tu pun ada minta syurga dengan minta lindung neraka. Boleh juga, tak ada masalah. Cuma saya nak beritahu, perintah Nabi suruh banyak 4 perkara ni. Siapa banyakkan 4 perkara ni, automatik lidah dia tak akan bohong. Automatik lidah dia tak akan mengumpat. Automatik lidah dia tak akan baki hamba orang, mencarut dan sebagainya bulan Ramadan. Sebab dia dah sibuk 4 zikir tadi. Zikir ni akan melatih kita jadi baik. Maka banyakkan. Sekarang pun dah mula dah, sebab kita hari-hari ada tahlil. Kadang-kadang ada je orang meninggal. Kerap betul karya kita orang meninggal. Ambillah peluang tahlil tersebut, la ilaha illallah tu. Jangan pula marah, alah tahlil lagi. Untung ada zikir la ilallah sebenarnya. Kita ada peluang untuk jadikan la ilallah tu basah di lidah kita. Mana tahu orang jemaah depan saya ni suka sangat tahlil. Bukan suka tahlil sebab makan Kan lepas tahlil, lepas isyak tengok tak ada makan. Aduh, menyesal tu tahlil tadi. La ilallah tu tujuannya untuk lidah betul. Bila lidah kita betul, hati betul. Bila hati betul, semua jadi betul. Jadi sebab tu tahlil la ilallah. Istighfar pun kita selalu buat. Hari-hari kita buat istighfar, bukanlah mardannya. Cuma minta syurga, minta neraka, ada ikut imam. Kalau imam minta, adalah. Kalau imam tak minta, tak adalah. Kita boleh baca sendiri. Maka 4 perkara ini mudah-mudahan kalau kita perbanyakkan, insya-Allah Allah beri kita lidah yang baik, tubuh badan yang baik, dan insya-Allah kita akan lihat Ramadan tahun ini lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya, insya-Allah. Para jemaah yang saya hormati, sambung kitab Ar-Rahiqul Maktum, kitab sirah Nabi SAW, berkaitan tentang Isra' Mi'raj Nabi. Jadi Isra' Mi'raj dah lepas dah, tapi saya nak masuk kisahnya tak habis lagi. Berkaitan tentang Isra' Mi'raj Nabi SAW, seorang ulama bernama Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih ada cerita macam mana Isra'-nya Nabi. Tuan-tuan jangan pula kata ini bulan Syaban, kenapa nak dengar cerita Isra'? Isra' ni dia ada perintah dalam tu ialah salat. Jadi hikmah besar perintah pergi Isra' Mi'raj ialah solat, bukan perjalanan tu semata-mata. Maka sebab tu kita kena dengar ada hikmah-hikmah dia. Antaranya yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih, Nabi diisrakan bersama dengan jasadnya daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Maksudnya Nabi pergi Isra' bukan roh sahaja, tapi roh dan jasad. Saya dah sebut sebelum ni ayat Quran, subhanallazi asra bi'abdihi. Perkataan bi'abdihi
Ulama kata mana-mana ayat Quran yang menyebut perkataan hamba, bi'abdihi, abdun, ia mesti merujuk kepada roh dan jasad, tubuh badan dan roh sekali, bukan roh sahaja. Ia mesti roh dan jasad. Maka cerita Isra' Mi'raj pun sama. Nabi Isra' bersama roh dan jasad bermula daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi naik apa dia? Nabi naik Buraqa, bara alif qaf, Buraqa. Kemudian bersama dengan siapa? Malaikat Jibril alaihim salam. Kalau dalam kitab yang lain, hadis yang lain ada sebut lagi satu malaikat. Malaikat apa? Mikail. Malaikat Mikail bersama dengan Nabi SAW. Tapi dalam hadis itu disebut secara detail sikit. Yang ni dia tak sebut. Nabi naik Buraq, malaikat Jibril duduk kat depan, malaikat Mikail duduk kat belakang. Bukan duduk atas binatang. Maksudnya kedudukan mereka tu berdiri tu. Buraq, mereka duduk berdiri di belakang, malaikat Jibril berdiri di hadapan. Mereka tak naik sekali ke? Mereka kan boleh terbang, apa naik kan? Malaikat Jibril punya besarnya, ada hadis sebut 600 sayap kan. Satu sayap buka penuh timur dan barat. Habis setakat nak terbang tu memang tak perlu naik buruk lah. Memang dia sendiri boleh hilang cepat sangat. Kemudian para jemaah yang saya hormati, sesampai saja di Baitul Maqdis, Nabi semayang di sana mengimami para Nabi. Ayat ni Nabi-Nabi yang jadi makmum Nabi SAW di sana, jadi ulama khilaf. Nabi tu datang betul ke roh jasad atau roh sahaja? Yang penting ada hadis sebut Nabi jadi imam. Dan sebelum Nabi masuk, Nabi telah ikat binatang Nabi. Buraq tadi tu di ganggang pintu Masjidil Aqsa. Jadi nak beritahu apa dia, para jemaah yang saya hormati, binatang ni walaupun dia datang untuk bawa Nabi SAW, dia pun kena ikat juga, kena tambat. Apa maknanya? Kita punya motor kunci lock jangan nak biar kunci kat handle. Yang yakin semua orang datang ni, semua orang baik-baik, malaikat semua datang masjid ni. Nabi pun ikat buruk. Buruk ni binatang yang bawa daripada syurga, bukan daripada dunia, daripada alam yang lain. Tapi ikat juga. Maka begitulah para jemaah yang saya hormati, jangan nak yakin sangat ya. Kunci tinggal kat handle, jangan. Ambil lah, ikat. Bukan ikat motor tu dekat tiang tu, bukan. Kunci je handle dia tu. Ini kita punya tawakal. Tawakal kita masing-masing. Kereta kita kunci, pasang alam dan sebagainya. Ini baru betul. Ini apa yang Nabi buat. Boleh je Nabi tinggalkan. Tak payah ikat buat apa. Dia buruk. Dia akan bawa juga Nabi naik atas. Tapi tidak dibuat begitu. Ini hikmah-hikmah ya. Jadi sama kita datang masjid. Cuma jangan kita tiru orang kampung, orang yang duduk di kawasan kampung. Mereka selamba je tinggal kunci kat motor. Tu tak apa kawasan tu. Sebab yang datang je semua orang yang soleh. Orang yang baik-baik dah kampung tu. Kampung kita jangan. Jangan nak yakin sangat. Kita punya iman lemah lagi. Jadi kunci, ikut sunnah. Kunci. Sebab Nabi ikat buruk. Ini kaedah yang Nabi ajar. Bukan bermakna kalau orang tu ikat kunci, dia kuncikan motor dia, kunci kereta dia, dia ni takut dengan barang dia, takut dengan cinta dunia. Siapa cakap cinta dunia? Ini semua orang yang tak beriman cakap macam ni Nabi lebih beriman daripada kita. Tapi diikat juga binatangnya. Selain itu para jemaah yang saya hormati, malam Isra' itu Nabi telah di-mi'rajkan juga. Mi'raj apa maknanya? Naik ke atas. Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu jalan malam. Tapi dekat dunia. Mi'raj naik ke atas. Cerita naik ke atas ni, Nabi terus daripada Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa sampai ke langit dunia. Bila sampai ke langit dunia, malaikat Jibril minta buka pintu langit. Maka dibuka pintu itu. Di sana ada Nabi Adam AS, bapa kepada seluruh manusia. Nabi bagi salam. Ini kaedah kita, bila datang jumpa siapa-siapa, mulakan dengan beri salam. Walaupun kawan tu kita kenal, baik sangat, jarang kita mulakan sebut tu Assalamualaikum. Mula dulu. Barulah kita nak cerita apa kita nak cerita. Selepas Nabi beri salam, barulah Nabi Adam AS ucapkan selamat datang kepada Nabi. Marhaban, marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang. Kemudian juga Nabi Adam AS memperakui kenabian Nabi SAW. Selepas tu Nabi nampak kiri dan kanan Nabi Adam AS
Ada orang-orang yang berbahagia, ada orang-orang yang celaka. Iaitu siapa dia? Umat keturunan Nabi Adam. Kalau ikut ada satu hadis lagi, Nabi Adam dia duduk masa di langit pertama tu, dia tengok kanan, dia menangis. Bila tengok ke kiri, dia mula tengok kanan, dia ketawa. Tengok kiri, dia menangis. Kenapa dia ketawa belah kanan? Sebab dia nampak daripada keturunan dia ada yang jadi ahli syurga. Tapi bila tengok kiri, ramai juga keturunan dia masuk neraka. Yang itulah dia menangis. Kemudian selepas tu Nabi naik langit kedua, minta buka pintu langit. Maka dalam tu ada Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Dua Nabi. Nabi Yahya bin Zakaria, Nabi Isa bin Maryam. Nabi Yahya bin Zakaria ni ada kena-mengena dengan Nabi Musa AS. Iaitu apa dia? Sepupu. Nabi Yahya dengan Nabi Musa adalah sepupu. Zakaria itu adalah pakcik Nabi pakcik Nabi Musa AS. Cerita lagi, selepas tu jumpa, selepas tu beri salam, selepas tu sama macam tadi Nabi Adam AS, lepas tu naik pula langit ketiga. Mana setiap langit-langit tu singgah dulu. Ini pun ada satu poin dia, hikmah daripada bila masuk tempat orang, bagi salam. Jangan nak sembrono je main lalu je. Masuk kampung orang, masuk tempat orang, bagi salam. Bagi salam, siapa sikit-sikit, apa khabar semua, sihat? Jalan, teruskan jalan. Begitulah. Ni adat kita kena amalkan. Kita dah ada adat bagus orang Melayu kita. Suka bertegur sapa, suka bagi salam walaupun tak kenal. Tapi benda tu kadang-kadang akhir-akhir ni tak diamalkan lagi. Tegurlah walaupun tak kenal. Kemudian bila naik langit ketiga, ada di sana Nabi Yusuf pula. Naik langit keempat, ada Nabi Idris. Naik langit kelima, ada Nabi Harun bin Imran. Selepas tu naik langit ke-6, barulah jumpa Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Nabi Musa pula. Bila jumpa Nabi Musa, yang tu lah adalah perbualan dengan Nabi Musa. Selepas Nabi Musa, bila Nabi SAW nak tinggalkan Nabi Musa, tiba-tiba Nabi Musa AS menangis. Tiba-tiba menangis. Maka Nabi pun bertanya kepada dia, ma yubkika, apa yang menyebabkan kamu menangis? Maka jawab Nabi Musa, abki li'anna ghulaman bu'isa min ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru mimma yadkhuluha min ummati. Kata beliau, aku menangis ni sebab ada satu anak muda yang diutuskan selepas aku masuk syurga daripada umatnya lebih ramai daripada umat aku. Maknanya umat Nabi SAW masuk syurga lagi ramai daripada umat Nabi Musa AS. Sebab itulah Nabi Musa sedih. Umat dia ramai masuk neraka. Kemudian juga para jemaah yang hormati, barulah Nabi naik ke langit 7, jumpa Nabi Ibrahim AS. Selepas jumpa Nabi Ibrahim AS, Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni ada cerita sikit. Di Sidratul Muntaha ni, ulama khilaf. Dia langit ke-6 ke langit ke-7? Ulama khilaf ni. Imam Qurtubi rahmatullahi alaih bawa hadis-hadis yang cerita pasal Sidratul Muntaha. Sidrah ni ada macam-macam terjemah lah. Ada kata buah bidara. Sidrah tu buah bidara. Tuan-tuan pun pernah dengar sidir, mandu sidir. Pernah dengar kan? Sidir. Sim dal ra, sidir. Ada satu nama buah. Jadi boleh jadi Sidratul Muntaha tu nama buah. Muntaha itulah penghujung, kemuncak. Mana dah sampai hujung langit, di situ dia panggil Muntaha. Ada ulama kata dia adalah tempat pertukaran antara naik ke atas lagi dan turun ke bawah. Ada kata dia macam stesen, central. Kita kata KL Central, semua cabang dekat situ. Ini semua ulama yang kupas, ulama yang jawab. Saya baca sahaja. Cuma ulama khilaf, dia duduk langit ke-6 ke langit ke-7? Dua-dua ada hadis. Cuma bila Nabi naik ke Sidratul Muntaha, di sana ada buah dia. Buah di sana lah, di kawasan Sidratul Muntaha, yang mana besar dia seperti tempayan orang-orang Hajar. Tempayan buatan orang Hajar. Hajar ni satu orang bangsa Arab lah di Mekah yang buat tempayan besar-besar. Tempayan, tempat kita baru tempayan. Tapi tempayan orang Hajar. Jadi tempayan dia besar. Nak ceritanya buah dekat Sidratul Muntaha bukan syurga lagi ya.
Buah dekat Sidratul Muntaha besar dia besar tempayan. Agak-agak nak makan macam mana? Kita buah 5 bali besar tu pun dah letih nak makan kan. Tapi durian seorang boleh habis. Besar mana pun insya-Allah boleh habis. Kemudian disebut lagi dalam kitab itu, dia punya daun seperti telinga gajah. Wa idza waraquha mislu azanil filati. Dia punya daunnya seperti telinga gajah. Ni semua ada yang disebut dalam hadis Kemudian tiba-tiba pokok di situ ditutupi oleh farashun min zahabin, kupu-kupu daripada emas. Maksudnya dekat situ ada pokok tu ditutup dengan kupu-kupu daripada emas. Ini semua cerita kat Sidratul Muntaha. Kemudian dia ada cahaya, dia ada warna-warna. Dia boleh berubah-berubah. Maka tak ada seorang pun daripada makhluk Allah yang mampu menceritakan tentang kecantikan dia. Maknanya tuan-tuan tak boleh nak faham. Saya cerita ni pun macam mana kupu-kupu daripada emas, kemudian buah besar tempayan, daun sebesar telinga gajah, tak boleh nak bayang. Dan tempat di sana cantik sangat-sangat. Dalam hadis kata tak ada siapa pun boleh cerita bagaimana cantiknya keadaan di Sidratul Muntaha. Kalaulah Sidratul Muntaha pun dah cantik, agak-agak syurga macam mana? Lagilah cantik. Kemudian para jemaah hormati, barulah Nabi naik ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ialah setentan dengan Kaabah di bawah. Sidratul Muntaha ni satu nama kawasan tempat yang dia duduk dekat kawasan langit, langit ke-7 ataupun langit ke-6. Tapi di sana ada satu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur setentan dengan Kaabah. Kalau dicampak batu daripada Baitul Ma'mur, pasti akan jatuh di atas Kaabah. Setegak, straight, sama, tak ada bengkok. Kemudian juga masuk ke Baitul Ma'mur 70,000 malaikat dan tidak akan keluar lagi. Setiap hari akan begitu. Dan Nabi pun masuk ke syurga, tiba-tiba Nabi nampak banyak permata-permata. Yang mana tanah daripada syurga itu dibuat daripada kasturi baunya. Lepas tu barulah Nabi naik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cuma semua cerita Kemudian bila Nabi naik dekat, ini baru nak terima perintah salat. Bila Nabi naik ke jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, hampir dekat dengan Nabi dengan Allah tu, dalam Quran sebut lebih kurang pertemuan 2 busar panah. Kan panah kan bengkok. Antara bengkok sini dengan bengkok sini. Kalau kita tegak dia tu ataupun kita letak melintang ke, kan dekat kan. Panah tu dengan panah tu. Maksudnya Nabi dengan Allah jarak dia tu. Nabi dengan Allah jaraknya begitu. Fakana qaba qausaini au adna, surah An-Najm. Nabi punya dekat dengan Allah tu sedekat itu. Bahkan ada kata lebih dekat daripada itu lagi. Lalu Allah pun mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah solat 50 waktu solat. Lepas tu Nabi balik jumpa Nabi Musa, lalu berhampiran dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya apa Allah suruh. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bi khamsina salatan. Allah perintah 50 kali solat. Kemudian Nabi Musa kata apa? Umat engkau tak mampu pergi patah balik, minta balik kurang. Ini pun sama juga. Ini timbul kasih sayang Nabi Musa. Nabi Musa dia pendirian jauh, nampak jauh. Bahawa umat Nabi SAW tak mampu nak buat bukan sebab dia dah tahu apa jadi pada umat Nabi SAW. Dia bandingkan umat dia. Umat Nabi Musa umur panjang-panjang. Dan umat Nabi Musa lagi kuat daripada umat Nabi SAW. Tapi tak mampu perintah solat yang diperintahkan kepada mereka. Maka sebab itulah Nabi Musa kata, kau pergilah minta kurang. Minta diskaun. Agak-agaklah kalaulah Nabi tak minta kurang, kita semayang 50 waktu macam mana agak? 5 waktu pun ramai orang tinggalkan. Betul tak? 5 waktu sehari semalam pun ramai orang tinggalkan. Apatah lagi 50. Maka sebab tu kena berterima kasih kerana Nabi Musa pujuk Nabi SAW dan Nabi SAW sudi pergi minta balik kurang. Ini sayang kita dengan Nabi SAW. Selepas tu Nabi pun patah balik lebih kurang banyak kali. Last kali hingga kurang sampai ke 5 kali. Bila sampai 5 kali pun sama juga Nabi Musa kata sebenarnya umat kau tak mampu lagi, mintalah kurang. Tapi Nabi SAW menjawab apa dia? Qad istahyaitu min rabbi walakinni arda wa aslam. Aku malu nak minta lagi. Ya malulah. Dan minta banyak kali malu kot. Sama lah kita kalau kita minta banyak kali dengan orang pun malu jugalah. Walaupun orang tu memang bagi je. Ini adab kita
Bila dah banyak kali minta, janganlah minta lagi walaupun orang tu bagi. Macam orang kata apa, mula-mula minta betul, lepas tu nak peha kan. Bila nak peha, nak apa lagi tak tahulah. Jadi oleh itu, belajarlah adab, jangan banyak kali minta. Selepas tu Nabi turun, Allah perintahkan, qad amdaitu faridati wa khafaftu an ibadi. Aku telah memfardukan dan meringankan daripada hamba-Ku fardu salat. Maksudnya semayang 5 waktu. Selepas tu Syekh Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih menyebut tentang Allah ni masa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, Nabi nampak ke Nabi tak nampak? Tadi dekat je cerita. Sekarang ni nampak ke tak nampak? Tengok depan mata ke macam mana tu? Dekat tu macam mana? Maka ulama sebut khilaf. Sebagai ulama kata sebenarnya bila dia tengok pada khilaf-khilaf tu semua, kebanyakan ulama kata tidak ada bukti secara jelas daripada hadis sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa Nabi nampak Allah dengan mata kepala. Maksudnya jumpa je depan, tapi tak jumpa dengan mata tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tak nampak dengan mata kepala. Yang ni pun ada perbincangan ulama melihat Allah dengan mata kepala. Yang tu nak tahu, dia ada kupasan yang lain dalam kitab Tauhid. Yang tu saya tak nak kupas, saya nak cerita pasal yang ni saja. Dan kita dengar azan dahulu, lepas ni sambung sikit. Para jemaah yang saya hormati, sambung sikit lagi ni. Mengenai Nabi SAW melihat Allah ketika Mi'raj, ulama khilaf. Ada ulama kata nampak, ada ulama kata tak nampak. Tetapi yang kuatnya kata tak nampak dari segi mata kepala. Tapi mata hati, ia boleh jadi. Mana lihat dengan mata hati, mana tak nampak dengan mata kepala. Dalil yang mengatakan dalil mata hati tu lagi kuat daripada dalil yang mengatakan mata kepala Nabi nampak. Tapi para jemaah yang saya hormati, dalam bab melihat dengan kepala ke dengan mata hati ke, itu biarlah. Itu Nabi dengan Allah. Kita serah. Kalau ikutkan dah untung dah Nabi duduk dekat dengan Allah tu. Dekat dengan Allah dah. Tak nampak pun tak apa. Contoh macam kita lah. Ibaratlah kalau kita ni suka dengan satu orang tu, makhluk Allah Satu orang yang kita suka dia, kita respect dia, kita hormat dia. Dan berharap sangatlah kalau boleh duduk dengan dekat dengan dia. Bayang kata kita dapat dekat dengan dia, dan kita duduk dekat, tak nampak pun tak apa, yang penting duduk dekat. Yang penting duduk dekat. Kau tahu aku duduk dekat dengan dia, aku mula lah, bangga kan. Dekat tu. Nabi SAW duduk dekat dengan siapa? Dengan Allah. Maka duduk dekat dengan Allah tu dah cukuplah segala-galanya kemuliaan untuk Nabi. Tak perlu pun Nabi nampak ke tak nampak. Kalau Nabi nampak, itu lagi tuahlah untuk Nabi SAW. Selain itu para jemaah yang saya hormati, kalau bab malaikat Jibril, ya Nabi nampak dengan mata kepala. Sebab malaikat Jibril AS pernah memunculkan diri dengan rupa yang sebenar sebanyak 2 kali. 2 kali malaikat Jibril pernah tunjuk depan Nabi, depan secara terang-terang dia tu ada bersayap dan bagaimana rupa dia. Selain daripada itu, malaikat Jibril jumpa Nabi dalam keadaan bentuk manusia. Satu orang lelaki yang kacak datang bawa wahyu kepada Nabi SAW. Kali pertama yang Nabi nampak malaikat Jibril AS ialah ketika Isra'. Yang kedua ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha. Kali pertama masa kat dunia, kali kedua di Sidratul Muntaha. 2 kali je Nabi nampak. Selain daripada itu, malaikat Jibril bentuk rupa manusia. Kemudian para jemaah yang saya hormati, dalam peristiwa Isra' ni juga ada peristiwa belah dada. Hati Nabi SAW dicuci dengan air Zam-Zam. Tapi dada Nabi dibelah tu pun tak nampak ada kesan belahan. Macam mana belah? Wallahu alam. Ini semua kuasa Allah. Sebab yang bedah tu malaikat. Tapi benda tu memang ada, dada Nabi SAW dibelahkan. Kemudian hatinya dicuci dengan air Zam-Zam. Ada satu kisah lagi dalam masa Isra' Mi'raj, saya nak sebut juga. Masa dalam perjalanan Nabi Isra', Nabi nampak mula-mula Nabi ditawarkan air susu dan air arak. Lalu Nabi pilih air susu. Maka diberitahu kepada Nabi SAW, memandangkan kau telah pilih susu, kau telah diberi petunjuk fitrah. Semula jadi engkau adalah orang yang baik. Kalaulah engkau ambil arak tadi, sesatlah umat kau. Binasalah umat kau.
Ini semua nak beritahu. Tapi walaupun Nabi pilih susu pun, umat Nabi pun ada yang ambil arak juga. Bayangkan kalau Nabi terambil arak, tak minum, ambil je. Lagilah rosak umat Nabi SAW. Kemudian dalam perjalanan Isra' Mi'raj juga Nabi nampak 4 batang sungai yang keluar daripada Sidratul Muntaha. Yang ni pun ulama khilaf. Apa makna 4 sungai ni? 2 sungai memang ada dekat dalam syurga lah, dekat atas. Dia panggil 2 sungai zahir, 2 sungai batin. Ini semua nama-nama yang diberi 2 sungai zahir, 2 sungai batin. Sungai yang zahir tu ialah sungai yang dekat dunia. Sungai Nil dan sungai Furat. Dekat mana sungai Nil? Ada dekat sepadan Mesir kan, Jordan sampai semua tu. Belah sana. Termasuk juga sungai Furat pun belah sana. Dan 2 sungai lagi ialah 2 sungai yang mengalir daripada syurga lalu dekat Sidratul Muntaha itu. Ada ulama kata maksud kenapa 2 sungai yang zahir itu yang disebut tadi sungai Nil dan sungai Furat dikatakan sebagai sungai zahir yang datang daripada Sidratul Muntaha, apa maknanya? Ada ulama kata dia bukanlah betul-betul bersambung dengan Sidratul Muntaha, tetapi nak beritahu itu isyarat bahawa Islam akan sampai di situ. Ya, memang betul. Sebelum Nabi SAW jadi Nabi, Islam tak sampai ke Iraq, ke Mesir, tak sampai ke Syria, tak sampai ke Jordan. Masa tu Nabi SAW jadi Nabi. Tapi selepas kewafatan Nabi, Islam mula tersebar. Lebih-lebih lagi zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah, Islam mula tersebar. Banyak tempat masuk Islam. Jadi tu antara simbolik lah 2 sungai tadi disebutkan. Kemudian juga Nabi SAW nampak malaikat Malik. Siapakah malaikat Malik? Penjaga api neraka. Malaikat Malik ni tak pernah senyum dan tak pernah ketawa dan tak pernah dirupanya ada orang kata apa, nampak gembira, nampak seronok, tak pernah nampak. Sebab apa? Dia penjaga neraka. Dan tak kena pun kalau lah dia suka senyum jaga neraka kan. Neraka mestilah kena garang-garang. Sebab itulah orang jaga warden penjara ni banyak garang-garang. Muka bengih je. Sebab orang nak jaga tu, nak jaga siapa tu? Banduan. Kemudian juga para jemaah yang saya hormati, ketika itu juga Nabi nampak syurga dan nampak api neraka. Yang itu saya tak kupas panjang. Saya nak ringkas je. Selepas itu Nabi nampak apa lagi? Nabi nampak orang yang makan harta anak yatim secara zalim, yang mana mulut mereka seperti muncung unta. Pernah tengok mulut unta? Yang itulah mulut orang makan harta anak yatim secara zalim. Mereka buat apa? Dengan mulut mereka tadi, macam mana tengok unta pagut rumput, macam itulah mereka akan pagut dengan mulut mereka kepingan-kepingan api yang rupa bentuk batu. Mereka makan benda itu lalu keluar daripada dubur mereka. Dan berterusanlah berulang-ulang kali sampai bila-bila. Tak ada berhenti. Makan keluar, makan keluar, makan keluar. Sebab apa? Makan harta anak yatim. Dan last sekali, Nabi nampak orang makan riba. Perut mereka besar sampai tak mampu nak berjalan. Berat sangat, besar sangat, tak mampu nak pindah tempat pun tak boleh. Maka Nabi nampak ketika itu, lalulah pengikut Fir'aun. Lalu di hadapan mereka, lalu pijaklah orang yang makan riba ni tadi. Ini salah satu versi yang dalam hadis. Ada dalam hadis yang lain ada sebut orang makan riba macam mana. Cuma kupasannya akan datanglah insya-Allah. Saya tak habis lagi tentang apa yang Nabi nampak ketika di Isra' Mi'raj. InsyaAllah panjang umur kita sambung kitab ini selepas raya. Yang ni saya berhenti dulu. Dan selepas ni kalau ada tazkirah pun semua cerita pasal Ramadan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la takhsha', min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabu laha. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.